perbuatan, perbuatan atau ibadat yang tidak diterima Allah dan tidak diperakui sebagai satu perbuatan atau peribadatan yang sah di sisi hukum syarak. Maksudnya perbuatan kita, ibadat kita mestilah bertepatan dengan Quran dan hadis. Kalau berbetulan dengan Quran dan hadis, dia panggil akidah yang betul, ibadat yang betul, perbuatan yang betul. Sebab berbetulan, bertepatan dengan Quran dan hadis. Kalau sesuatu perbuatan, peribadatan, akidah yang tak bertepatan dengan Quran dan hadis, itu adalah perbuatan ibadatan akidah yang salah. Jadi mudah jadi. Akidah yang batil adalah berarti sesuatu i'tiqad. I'tiqad maksudnya atau kepercayaan yang terlekat dalam hati itu, yang bercanggah berlawanan dengan nas. Maksud nas ni dalil. Dari dalil syar'iyyah, dalil an-nas yang dinisbahkan pada syarak. Daripada dari Quran dan sunnah. Itu maksud dia. Kepercayaan i'tiqad yang bercanggah dengan dalil Quran dan hadis, itu akidah yang batil. Dengan arti kata yang lain, akidah yang batil adalah suatu akidah yang terkeluar dari i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Apa maksud ahlus sunnah? Iaitu orang-orang yang mengikut sunnah Nabi. Apa maksud jamaah? Iaitu orang-orang yang mengikut sahabat-sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dan semua sahabat Nabi yang ada di tempat 1,000 orang dan lebih lagi. Seperti mana akidah yang salah ni? Seperti mana? Seperti i'tiqad Mu'tazilah. Mu'tazilah i'tiqad yang salah, yang batil. I'tiqad Jabariyah, ni pun adik-beradik Mu'tazilah salah. I'tiqad Qadariyah salah, dan lain-lain dari i'tiqad kumpulan-kumpulan yang sesat. Mu'tazilah dikenal di kalangan orang ramai dengan panggilan Mu'tazili, orang yang tergelincir. Ini ialah kerana Wasil bin Atha telah tergelincir dari fahaman gurunya. Siapa guru dia? Siapa guru Wasil bin Atha? Hasan Basri, seorang tabi'in. Tabi'in ini maksudnya orang yang berjumpa dengan sahabat. Itu tabi'in. Kita ni asbab tabi'in. Ikut tabi'in. Berapa kali tabi'in. Yang bermazhab, yang mana Hasan Basri ni? Yang bermazhab ahli sunnah wal jamaah, yang mengajar di negeri Basrah. Maksudnya Wasil bin Atha ni bercanggah dengan tok guru dia, iaitu Hasan Basri. Pendapat anak murid dia tak sama dengan tok guru. Dia tinggal tok guru, dia buat mazhab baru, mazhab Mu'tazilah. Pada suatu ketika pengajaran Hasan Basri, dia tengah duk mengajak sampai kepada satu masalah mengenai seorang Islam yang mengerjakan dosa besar. Orang Islam ni buat dosa besar. Hasan Basri duk sama kuliah dah. Sampai satu bab seorang Islam yang buat dosa besar.
Hasan Basri menerangkan dengan alasan-alasan yang kuat bahawa orang itu termasuk golongan orang yang maksiat, tetapi dia masih lagi mukmin. Buat dosa besar, tapi dia masih lagi mukmin. Cuma dia digolongkan orang yang buat maksiat, tapi dia masih mukmin lagi. Selama dia percaya kepada Allah, Rasulnya dan segala khabaran yang dibawanya. Itu. Pendapat Hasan Basri ini telah dibangkang. Dibangkang pula. Rupanya bangkang bukan zaman baru lah, zaman dulu lagi bangkang. Tu dia bangkang orang. Dibangkang. Tidak. Kalau dia bangkang, dibangkang pun. Bangkang. Kadang-kadang benda betul, dia bangkang dulu. Bagi dia bangkang. Pendapat Hasan Basri ini telah dibangkang oleh muridnya. Siapa dia? Wasil bin Atha. Wasil berkata, orang yang mengerjakan dosa besar tidak lagi dikira sebagai orang mukmin. Berat. Kalau orang dulu zina, bukan mukmin dah. Mencuri, bukan mukmin dah. Berat kes ni. Tetapi kata Wasil bin Atha, dia dikira sebagai tidak dikira sebagai orang mukmin, tetapi dia tidak pula menjadi kafir. Mukmin pun tak, kafir pun tak. Habislah dia apa? Nak panggil siapa? Mana ada manusia dulu tengah-tengah? Dia pasti salah satu. Kalau bukan mukmin, dia kafir. Kalau bukan kafir, dia mukmin. Tak tidur tengah-tengah. Ni akan dapat akal ni. Mana? Sebab tu benda-benda yang melibatkan akhirat, benda yang melibatkan ghaib, tak boleh pakai akal. Dia mesti salah satu. Kalau tak masuk syurga, masuk neraka. Kalau tak masuk neraka, masuk syurga. Ada dua tengah-tengah? Tak ada. Ada bagang. Itu balik pula. Ini pun jelas salah satu. Tetapi dia tidak pula menjadi kafir jika dia tidak bertaubat. Jika dia tidak bertaubat, di akhirat kelak dia kekal dalam neraka. Tetapi azabnya ringan, tidak seperti azab yang dirasai oleh orang-orang yang kafir sejati. Pula dah dia kata akhirat besok masuk neraka, azab dia ringan. Tak macam orang kafir sejati, azab dia berat. Boleh ni semua pakai akal betul. Pakai akal. Wasil berpendapat orang yang kekal dalam neraka ada dua kumpulan. Dua kumpulan. Pertama, kafir sejati. Ada kafir sejati pula. Kedua, orang Islam yang melakukan dosa besar tanpa bertaubat. Buat dosa besar sebelum mati tak bertaubat. Maksudnya kalau dia bertaubat selesai. Kalau tak bertaubat, maksudnya masuk neraka juga. Tapi bagi ahli sunnah wal jamaah, orang Islam yang buat dosa besar mati sebelum bertaubat diserahkan kepada Allah. Dan tak diputuskan lagi nak masuk neraka. Ikut kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala ampun, dia masuk syurga. Kalau Allah Ta'ala tak ampun, masuk neraka hanya sekejap. Tapi Mu'tazilah, Wasil kata masuk neraka tetap dah. Itu bertanggung dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Pikiran dan pendapat Wasil ini tidak dapat diterima oleh gurunya Hasan Basri. Tok guru dia tak boleh terima. Baru belajar sikit nak tanggung dengan tok guru. Dia tak jumpa kitab banyak lagi, baru jumpa kitab kecil. Tok guru dia jumpa kitab banyak dah. Lalu diusirnya tubuh Hasan Basri ini, usir Wasil dari golongannya, dan Wasil pun mengasingkan diri ke sebuah tempat pengajian yang tersendiri dan meneruskan keyakinannya. Betul kan? Tapi tak lama lah. Fikiran Wasil ini telah disokong oleh Umar bin Ali yang menyebabkan terbentuknya satu mazhab yang tersendiri yang dikenal dengan mazhab Mu'tazilah.
di mana Wasil bin Atha adalah pemimpin dan pengajar mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia faham dia apa pun tak ada. Azab kubur tak ada, seksa kubur tak ada, mati jadi tanah, neraka tak ada, syurga tak ada, hisab tak ada, hisab apa pun tak ada. Berat kan? Zakat dan nas Quran semua ada. Tapi dia kata semua tak ada. Cakap. Mazhab Mu'tazilah ini dalam memahamkan agama sangat menggunakan fikiran. Dia gunakan banyak yang dicampurkan dengan falsafah Yunani, dengan kegiatan pengajar mazhab Mu'tazilah. Dalam masa yang singkat sahaja, mazhab tersebut telah berkembang dengan rancak dan pesatnya mempengaruhi i'tiqad manusia. Ini pengikut mazhab Mu'tazilah ini banyak bertaburan di Syam, Yaman, Iraq dululah. Maksud kini ni pada zaman dululah, dan Pakistan dan juga di negara-negara Islam yang lain, para Mu'tazilah ini disedari atau tidak telah menyeludup melalui ajaran-ajaran Islam. Maka Mu'tazilah ini mulai tumbuhnya di Basrah yang dipelopori oleh Wasil bin Atha dan Umar bin Ali dengan perkembangan mazhab Mu'tazilah. Yang ini telah pesat ialah di masa kebangsahan Hisham dan Khalifah Umayyah, iaitu di antara tahun 723 hingga 748 Masehi. Lama dah lah. Kalau 144 tahun mazhab Wasil ini dan golongan-golongan Mu'tazilah yang pertama sangat mempengaruhi keyakinan rasmi gerakan pemerintahan Abbasiyah. Ini semua sejarah kan. Sebelum tahun 750 Masehi, para ulama Mu'tazilah telah membuat hukum-hukum dengan secara melulu mengenai kedudukan orang-orang Islam dan kafir. Mereka juga telah membuat satu hukum bahawa segala kemahuan dan kehendak manusia terlepas dari kehendak Allah. Segala kemahuan manusia terlepas daripada kehendak Allah. Maksudnya tak terikat. Sedangkan ahli sunnah jemaah mengatakan bahawa semua perbuatan kita ni baik dan buruk terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata ahli sunnah jemaah, perbuatan baik, rupa baik, hakikat baik daripada Allah. Perbuatan kufur, maksiat, rupa dia tak baik, memang kufur, rupa tak baik, maksiat, rupa tak baik, tapi hakikat dia baik. Perbuatan itu lebih daripada Allah Ta'ala. Tak terkeluar. Dalam dunia ni berapa milion-milion pokok. Pokok cukup banyak. Tiba-tiba ada satu daun yang luruh. Itu pun dengan izin Allah. Tak terkeluar daripada perbuatan Allah Ta'ala. Maksudnya daun yang luruh keluar daripada perbuatan Allah Ta'ala juga. Itu maksudnya. Tak terlepas lah. Menurut ajaran mazhab Mu'tazilah, Quran itu ini dah. Kata Mu'tazilah, Quran itu baru saja diciptakan pada tahun 750. Tapi bagi ahli sunnah wal jamaah, Quran itu kalam Allah yang qadim. Hakikatnya Quran itu kalam Allah yang qadim. Tapi kalau nisbah kertas mushaf, nisbah dia punya kertas dia lisan, itu mana hadis. Dia kena ada dua perbezaan. Quran, pendapat ahli sunnah wal jamaah mengatakan Quran itu kalam Allah yang qadim, yang azali. Nisbah kertas ada tulisan dia, itu hadis. Mudah faham. Mudah. Quran itu baru saja diciptakan pada tahun 750 Masehi. Golongan Mu'tazilah menyokong dengan kuatnya gerakan Khalifah Abbasiyah menentang mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah dan mazhab Syiah.
Dengan sebab itulah kebanyakan pengajaran mazhab Mu'tazilah yang bersifat pegangan rasmi rakyat Baghdad yang mendapat sokongan besar dari Khalifah Ma'mun yang merupakan satu keyakinan di negara itu masa itulah, dan menentang fahaman orang yang tidak mengikut mazhab Mu'tazilah itu. Tetapi apabila Khalifah Mutawakkil memerintah di antara tahun 847-861, masih fahaman mazhab Mu'tazilah dianggap sangat berbahaya. Lalu diarahkannya ulama mazhab Ahlussunnah Jamaah menentang fahaman mazhab Mu'tazilah itu yang semakin lama semakin berkurangan dan merosot, akhirnya perlahan-lahan hilang pengaruh dia. Hilang. Dalam masa perkembangan mazhab Mu'tazilah, mereka berjaya menumbuhkan cawangan yang tidak kurang daripada 900 cawangan. Banyak yang berasal dari pengikut-pengikut Asy'ari, iaitu pada antara tahun 874 935 masih di antara satu sama lain terdapat beberapa fahaman yang berbeza dari sama ada mengenai hukum fiqh ataupun tauhid. Dalam mentafsirkan Quran dan hadis, mazhab Mu'tazilah terlalu banyak menggunakan fikiran dan otak. Ikut tanah. Daripada itu fahaman mazhab Mu'tazilah banyak persamaannya dengan fahaman agama Kristian. Misalnya, contohnya mengenai keyakinan mereka bahawa Quran itu baru sahaja diciptakan. Fahaman ini terdapat dalam agama Kristian dan fahaman tersebut adalah di antara menyebabkan mazhab Mu'tazilah terkeluar dari agama Islam. Keluar. Dan mazhab Mu'tazilah ni semasa 72 golongan. Tak masuk langkah. Mazhab Jabariyah. Ni yang kedua, Jabariyah. Apa dia Jabariyah? Adalah kumpulan dari golongan pelampau yang berlawanan pendapatnya dengan mazhab Mu'tazilah. Golongan Jabariyah ini telah menafikan langsung usaha dan ikhtiar hamba. Maksudnya Jabariyah kata manusia ni tak ada usaha dan ikhtiar, semua ikut Allah. Kalau baik, baiklah. Kalau tak baik, tak baiklah. Duduk kat masjid miri awak tak ada kata dah benda Allah macam ni dah. Duduk kat masjid duduk miri. Miskin macam ni lah kehendak Allah. Kan? Dia bernafi terus. Nabi langsung usaha dan ikhtiar hamba. Pengikut mazhab Jabariyah berpendapat hamba tidak perlu melakukan kebajikan dengan mengharapkan pahala dan meninggalkan kejahatan kerana dosa. Pengikut mazhab Jabariyah tidak mahu menggunakan langsung akal fikiran yang dikurniakan Allah kepadanya, kerana mereka menganggap bahawa semua usaha ikhtiar hamba itu akan sia-sia belaka. Sia-sia belaka, tak ada apa. Dengan sebab itulah pengikut mazhab Jabariyah lebih suka duduk berdiam diri saja di rumah. Berdiam diri saja, mereka tidak mahu beramal, beribadat kepada Allah. Hanya mereka serah bulat kepada Allah tanpa berusaha dan berikhtiar. Itu saja, mati kering. Makanya sebab tuan ni, dah Allah tak jadi aku macam ni dah, duduk saja. Bagaimana serah, tak ada. Dah beli. Ada Jabariyah malak hijau. Apabila mereka melakukan dosa terhadap Allah, ini Jabariyah ni. Apabila mereka melakukan dosa terhadap Allah, mereka berkata, kita adalah sebagai bulu dan ranting kayu saja. Kemana ditiup angin, ke sanalah kita pergi. Tak maksudnya kita tak ada usaha dan ikhtiar. Angin bawa kita di mana? Ikut angin dululah. Kalau angin tu kalau baik-baiklah, kalau tak baik pun tak baiklah. Serah semua Allah Taala. Ni serah. Kalau jahat pun nisbah hajat pun kepada Allah. Mana boleh kerja itu? Tak boleh. Dengan arti kata yang lain, mereka menyerahkan segala untung nasib kepada Allah tanpa menjalankan usaha dan ikhtiar untuk mencapai kebahagiaan dan menolak dari kecelakaan. Tak boleh, kena usaha dan ikhtiar.
I'tiqad Jabariyah ini adalah suatu i'tiqad yang sesat dan bertentangan dengan nas Quran, yang mana dalam Quran telah menegaskan bahawa satu-satunya kaum atau bangsa tidak akan berubah nasibnya selagi mereka sendiri tidak mengubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, ini perkataan dalam Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada satu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kita kena ubah, kena ubah dia sendiri barulah kita mengubah. Firman Allah Ta'ala ini berarti seorang hamba yang mengharapkan nasib yang baik, perlulah mereka menjalankan usaha dan ikhtiar, kena kerja, keluar rumah, cari makan dan sebagainya. Cari makan sebagainya benar telah tetap diazali. Kalau tidak berbuat demikian, sudah pasti mereka tidak akan mencapai segala apa yang dicita-citanya. Tak dapat. Firman Allah Ta'ala ini juga memberi arti Allah menyuruh dan menggalakkan hamba-Nya bekerja dan berusaha tanpa berpeluh tubuh dan berpangku diri sahaja. Dalam Quran terdapat beberapa ayat yang menunjukkan bahawa nasib seorang hamba itu adalah mengikut usaha dan ikhtiar mereka sendiri. Antaranya dia, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna 'amma kanu ya'malun. Mereka itu adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya. Bagi mereka balasan apa yang mereka telah usahakan, dan bagi kamu pula balasan apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan ditanya ataupun dipertanggungjawabkan tentang apa yang mereka telah lakukan. Yang kedua, lirijali nasibum mimma iktasabu wa linnisa'i nasibum mimma iktasabna. Orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Kita usaha kita dapat. Dan orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu cari. Yang ketiga, wa man yaktib isman fa innama yaktibu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Dan sesiapa yang melakukan sesuatu dosa, maka sesungguhnya ia hanya mengerjakannya untuk menjadi bala bencana. Dia buat dosa, dia tanggung yang menimpa dirinya sendiri. Dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui lagi maha bijaksana. Dia buat dosa, dia tanggung. Maka Jabariyah buat dosa, musuh Allah Ta'ala. Mana boleh? Dia yang buat semua orang. Nah, itu. Hari sunnah dah. Orang yang buat dosa, dia yang tanggung, bukan orang lain. Berdasarkan nas tersebut, nyatalah dengan jelasnya kesesatan mazhab Jabariyah yang menafikan langsung usaha ikhtiar hamba. Hamba tak ada usaha ikhtiar, semua serah pada Allah. Baik-baik tak ada. Selain daripada ikhtiar tersebut, mazhab Jabariyah tidak mahu menggunakan akal fikiran. Dia tak mahu guna akal. Habis cuma kalau berjakar apa? Ada makhluk yang Allah Ta'ala tak bagi akal. Binatang tak bagi akal pun, tapi ada nafsu tak bagi akal. Maka tak ada dosa pahala. Mati nak buat pun dia sapu semua sebab tak ada dosa pahala, sebab akal tak ada. Ada manusia, ada makhluk yang Allah Ta'ala bagi akal. Maksudnya ada kegunaan dia. Dengan sebab ada akal dah, adanya dosa pahala, ada catat amal kebaikan dan kejahatan. Sebab akal boleh membezakan. Datang pula Nabi, datang pula Quran, ada panduan. Kalau buat salah, masuk neraka. Kalau buat baik, masuk syurga Allah. Akal yang membezakan. Ni bagi akal tak mahu guna akal, jadi binatang. Akal punya sehat elok, tak mahu guna. Tak mahu guna, jadi binatang. Binatang tak apa. Dia buat dosa, buat apa juga ada dosa apa. Sebab akal tak ada. Malaikat ada akal, tapi nafsu tak ada. Jenis malaikat ni, dia ada akal, nafsu tak ada. Dia tak kerti buat jahat.
Tak tahu nak buat jahat. Tak hati. Sebab apa? Sebab nafsu tak ada. Sebab malaikat ni tak ada cabaran. Baik itu dia. Dekat dengan Allah. Tapi kalau bagi nafsu, tengok tahu. Tapi nafsu tak ada. Sebab tu malaikat ada akal. Tak ada nafsu. Satu je. Binatang ada nafsu, akal tak ada. Tapi manusia ni dua-dua ada. Akal ada, nafsu ada. Hebat tak? Hebat. Sebab tu kalau manusia ni dia menggunakan akal ke arah kebaikan, dia lebih hebat daripada malaikat. Sebab dia boleh menggunakan benda tu. Kalau ada akal, tak guna akal, dia lebih teruk daripada binatang. Balhum kal an'am, bahkan mereka itu seperti binatang. Balhum abalu, bahkan mereka lebih sesat lagi sebab tak menggunakan akal. Orang gila tak apa lah, akal tak ada. Dan gila akal ada, tapi dah sampai semasa dia tak waras, dia gila, dia buat apa pun tak salah. Tapi kita ni masih waras, ada akal dah waras. Tak boleh buat gila. Jadi orang gila tak apa lah. Dia buat apa pun tak salah sebab gila. Dia pun tak nak jadi gila. Orang gila, dia tak sembahyang, tak puasa. Salah tak? Tak salah. Sebab dia gila lah. Dia angkat. Rufi al-qalam, dia angkatkan qalam. Dia pergi rumah orang, pecah batu, pecah tingkat. Salah tak? Dia tak salah. Tapi dengan manusia, dijam marah dia. Berdasarkan nas tersebut, nyatalah dengan jelas kesesatan mazhab Jabariyah yang menafikan langsung usaha dan ikhtiar hamba. Selain daripada i'tiqad tersebut, mazhab Jabariyah tidak mahu menggunakan akal fikirannya untuk memikirkan sesuatu peristiwa yang terjadi di alam dunia ini. Benar akal. Sebab sebab apa Allah Ta'ala jadi macam ni, sebab apa macam ni, ada hikmah dia. Sebab apa kita selalu demam, ada hikmah dia. Sebab apa kita sihat, ada hikmah dia. Sebab apa berlaku kemalangan, ada. Semua ada hikmah. Allah Ta'ala tidak menjadikan benda tu sia-sia. Semua ada manfaat, ada hikmah dia. Ada sebab dan akibat dia. Kita demam lalu, ada hikmah dia. Nak bagi kita duduk di rumah, kita jenis jalan mata bagi dia kan. Tak bagi demam pun tak nampak di rumah. Gini duduk telefon sana, telefon sini. Duduk jalan mata, pergi sana, pergi sini. Tolak balik pukul 11 malam, 12 malam. Kat di rumah kena demam, dekat pergi di rumah, tak pergi mana. Ada hikmah juga. Orang pun juga. Dia tahu. Jalan saya ingat. Boleh. Kena demam duduk rumah, dekat di rumah. Kena belajar hari ni pula. Belajar ni kira apa? Kita tak belajar ni. Tapi kalau orang buat belajar, kita kena senyap. Sabar senyap. Tengok mak kan lagi isteri dia baca, dia senyap. Tak cakap apa. Ikut tengok mak. Orang tanya, hai Omar, nampak ingat tak nak jangan sangat. Ni bini baca senyap. Apa tak tahu. Aku senyap ni bukan aku takut tidak. Sebab aku senyap, aku tak kata apa. Sebab kerja buat aku bini apa siap ni. Masak, tidak baju, basuh baju, jaga anak. Pergi hantar anak sekolah sebagainya. Tu kerja suami. Tapi dah aku dah kerja lain, dia ambil alih. Jadi dia bersiap pun padat aku. Kau kata juga, kalau bini bersiap, senyap, kenapa? Lama-lama dia pun bilang itu. Kita marah kan. Dia buat belajar tepat dan tak sedang.
Kalau suami boleh siap buat isteri kena sedar. Tak kalau lawan juga pecah rumah, pecah habis. Tak salah. Letak rumah tangga. Kena cakap. Tapi isteri dia boleh menyelamatkan keadaan. Kalau suami ni dia boleh siap banyak, isteri ni dia ambil jalan tengah. Aku ni ada anak-anak rambut semua. Kalau dia lawan juga habis cerita. Pecah kepala. Saya orang sebab tu isteri digiring bijak. Jangan ikut perasaan kita fikir kita ada anak. Kalau berlaku perceraian, siapa nak jaga anak kita? Kasih sayang ada anak, siapa kita tak nak bagi selawat? Mereka ikut kehendak jalan masing-masing. Siap tengok kan. Kalau berlaku pertengkaran, ingat anak. Tengok mata anak tu. Baru kita perlu reda balik. Kalau suami marah, katakan suami, kita ada anak abang, kita ada anak, siapkan anak. InsyaAllah dia akan senang. Ni duk lawan juga perempuan, tak hati-hati. Tak habis perang tiga. Dia kena salah satu orang, dia rendahkan suara. Kalau suami dia tinggikan suara, isteri kena rendah suara. Apa pun susah tak lah. Ni tinggi, ni tinggi. Ya, anak tu saya tak mengenal apalah, membuatkan kelih saja. Tapi kalau tak kelih, dia sunyi rumah. Sekali-sekala dia ada juga. Dia ada berbangkang-bangkang, ada kan. Suami bagi di bangkang kita kan. Isteri bagi cadangan kita bangkang dia. Jadi rumah tu jadi mesra, jadi biasa, jadi menyemangatkan rumah tangga. Ni pakai senjak, nak tengok tu senjak. Tak boleh. Jadi memang ada fitrah macam tu. Mana ada rumah tangga kata tu elok sedia. Dia ada juga benda-benda kan, duk bangkang, duk lawan, biasa, itu fitrah kan, manusia kan. Tapi tak sampai tahap yang tak beginilah kan. Itu biasa. Kalau rumah tangga duk senyap, aku senyap, tak hidup, tak ada kan. Ada garam semua ada orang biasa. Dia nak ajak orang pula lah, orang nak bagi kita, kita berumah, dia pun lama, dia nak cucu, kita ajak orang. Anak dia, kan? Tapi orang dulu ni, dia nikah kahwin, tak kenal. Hak pasangan, hak isteri tu, tak kenal tengok, tak kenal. Dijodohkan oleh ibu bapa. Tunang pun dalam minggu ya. Nikah tu tapi jodoh dekat sampai anak cucu. Dulu ni sampai 40 tahun, 50 tahun. Tapi zaman hari ni tak nikah, macam nikah lah. Lu bawa naik motor bawa kat belakang pergi rumah imam. Ingat kau nikah dah, umurnya tak nikah lagi semua dah. Satu raya betul lah. Pergi rumah tu imam bagi bola, ni kami nak nikah dah. Aku nikah dah, umur dah nikah lagi. Macam suami isteri semua tu. Jangan lagi semula rontok. Tunang zaman dah tu. Tunang sampai 10 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nikah 3 hari cerai. Sebab apa? Sebab tidak ada keberkatan. Sebab apa? Sebab kenal lama dah. Lepas nikah tahu lah dah kenal lama dah. Itu zaman dah kan. Ikut kemajuan. Kemajuan kita ni tulis je lah. Baru dah selamat. Ni kita ikut kemajuan tanpa berbasiskan kepada Islam, itu yang tak selamat. Lepas tu firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar
wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in wa ahya bil arda ba'da mawtiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardh la ayatin liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Semua untuk manusia. Allah tak jadi langit, bumi, lautan, sungai, pokok, semua untuk manusia. Jadi lembu, kami begini, semua untuk manusia. Ada yang tak, yang tahu itu bukan untuk manusia. Tak ada, semua untuk manusia. Allah tak jadi kayu untuk manusia. Dengan kayu itu orang pergi gerak lah, dengan pergi gerak potong-potong boleh buat rumah. Bunyi apa pula? Jadi lautan untuk orang pijak ikan, untuk manusia juga. Sotonglah apa semua boleh makan belaka. Dalam mazhab kita Syafi'i, benda dalam laut semua boleh makan kecuali yang ada racun, tak boleh makan. Ikan buntal boleh lah. Racun. Kayu boleh makan, racun. Racun pula makan mati. Tapi kalau pula sana orang bayang mazhab Hanafi, no, benda-benda dalam laut ni tak boleh makan. Yang boleh makan ikan, as-samaki wal jarad. Jadi sebut dalam hadis, ikan dan belalang. Sotong tak boleh makan, pedang tak boleh makan. Apa itu? Udang tak boleh makan. Sebab maka berpadukan nas hadis, benda yang laut ni yang boleh makan as-samaki wal jarad, ikan dan belalang. Zaman mana ada orang makan belalang? Ada. Benda pun tak ada dah. Belah-belah hadis al-kabid wal battahal, apa nama, jantung dan limfa. Tapi kita mazhab Syafi'i dalam laut semua boleh makan, benda yang rahsia tak boleh. Budak kita makan, sotong kita makan, ketam kita makan. Mazhab Hanafi tak boleh makan. Siapa tak makan sotong, ketam, budak, sebab tak ada rahsia. Ada hikmah dia. Semua untuk manusia, yang Allah tak jadi. Demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit untuk manusia juga. Main hujan, apa orang buat pedang seronok lah, orang tanam jagung seronok lah, tak kena dijui pokok lah, apa nek pula. Dah hujan berhari-hari. Dia kata hujan pula dah berminggu-minggu. Nak pergi tanam payah buah pula pun tak kena juga. Ni manusia. Musim mau pula hujan dah turun. Pokok kena yang mana? Apa kering pula dah hujan turun pun tak kena juga. Ni kata manusia. Hujan tak kena. Bagi kemarau pun tak kena juga. Lalu Allah hidupkan dengannya hujan itu tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta ia biarkan padanya dari berbagai jenis binatang. Demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa Allah yang terapung-apung di antara langit dan bumi. Tengok awan pula. Angin bawa awan. Pergi sana. Nampak mendung dah. Nak hujan ni. Nak hujan dah. Ramalan kali cuaca kata nak hujan. Tengok tak hujan pun. Apa pun. Nampak pun ramalan. Ramalan tak hujan pula. Sebab apa? Sebab main angin dia bawa. Kita bergelap. Bawa pergi negeri lain pula. Jadi itu kehendak Allah. Apa-apa di antara langit dan bumi, sesungguhnya pada semua itu adalah tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaan Allah, kebijaksanaannya dan kuasa rahmatnya bagi kaum yang mau menggunakan akal fikiran.
Jangan kita duduk bangkang tak puas hati. Semua kehendak Allah. Allah Ta'ala bagi hujan sebulan. Jangan dia mengamuk. Kalau kita duduk bangkang mengamuk, bermakna kita bangkang Allah. Macam tak apa dia sekali. Apa lah hujan sangat ni, nak buat apa kat kuih. Nak pulang mencari kuih, tak boleh. Oh, aku pulang lewat, apa pun habis. Kuih tupak pun habis. Dia mengamuk, dia bangkang Allah Ta'ala. Tak boleh. Main panas pula. Duduk panas sangat lah. Rumah ekor tak stok lah. Tak boleh ekor dia banyak. Apa lah kan? Kita banyak sangat. Pun tak kena juga. Jangan kita duduk bangga Allah. Semua yang berlaku panas berterusan, hujan berterusan, semua dengan kehendak Allah. Ada hikmah dia yang Allah Ta'ala tetapkan. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnain yughshi lailan nahar inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dialah yang menjadikan bumi terbentang luas, Allah, dan menjadikan padanya gunung kanan berdiri kukuh serta sungai-sungai yang mengalir, dan dari tiap-tiap jenis buah-buahan ia jadikan padanya pasangan dua-dua. Ia juga melindungi siang dengan malam silih berganti. Sesungguhnya semua itu mengandungi tanda-tanda kekuatan Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Mari kita kena banyak fikir. Kita kena banyak berjalan di atas muka bumi ini. Dalam Quran berayat, siru fil ar, berjalanlah kamu di atas muka bumi ini. Fa'zuru, mengambil, lihat, ambil iktibar. Kaifakan akibat mukadzibin, bagaimana orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keterangan ayat-ayat tersebut terbuktilah bahawa Allah jadikan akal fikiran ialah agar manusia itu menggunakannya untuk memikirkan segala apa yang terjadi di sekitar alam dunia ini. Kerana dengan akal lah mereka dapat menyimak buruk baiknya pekerjaan itu. Dan dengan akal juga mereka dapat memperoleh segala apa yang dicita-cita. Selain daripada i'tiqad tersebut, terdapat pula beberapa i'tiqad mereka yang sesat lagi, yang mana i'tiqad itu sama dan serupa dengan i'tiqad mazhab Mu'tazilah. Di antaranya ini adalah i'tiqad mazhab Mu'tazilah. Yang pertama, syurga dan neraka kedua-duanya akan rosak binasa. Akidah dia. Yang kedua, manusia tidak berkuasa langsung di atas barang apa jua pun. Malah mereka adalah sebagai benda yang keras saja. Tiga, manusia tidak boleh melihat Allah di hari akhirat kelak. Ahli sunnah kata boleh lihat, kita boleh lihat Allah dalam syurga itu. Yang keempat, Quran adalah karangan manusia saja. Yang kelima, sesiapa pun kenal dengan Allah, walaupun mereka tidak mengucap dua kalimah syahadah, mereka tidak boleh dianggap kafir. Beratlah macam ni. Ini kata Mu'tazilah. Yang keenam, Allah tidak mempunyai sifat kamalat, iaitu sifat-sifat kesempurnaan. I'tiqad mazhab Jabariyah yang sesat ini ialah i'tiqad yang dikembangkan oleh Jaham bin Safwan al-Farisi, iaitu salah seorang dari pemimpin mazhab Jabariyah, pengikut yang dikenal dengan nama mazhab Jahmiyah. Beliau mati dibunuh oleh siapa tu? Salam bin Ahwal al-Mazini di Moro. Moro di mana? Sebuah bandar yang masyhur di Khurasan dalam masa pemerintahan Bani Umayyah pada tahun 131 Hijrah. Ini sejarah lagu ni. I'tiqad dan keyakinan mazhab Jahmiyah ini adalah bertentangan dengan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh umat Islam yang telah berkenal teguh dengan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, jangan terpedaya dan terpengaruh oleh i'tiqad Jabariyah yang sesat ini. Yang seterusnya Qadariyah. Tadi sahabat Jabariyah.
Ni pun ni beradik ni. Qadariyah ialah satu mazhab yang dianjurkan oleh An-Nizam, iaitu salah seorang pemimpin mazhab Mu'tazilah. Gitu juga, anak beranak Mu'tazilah juga. Keluar mazhab baru yang terkenal. Beliau telah menyiarkan i'tiqadnya kepada orang ramai bahawa segala perbuatan manusia yang dibuat dengan sengaja ikhtiariah terjadi atas daya upaya manusia itu sendiri yang diciptakan oleh qudrat yang dijadikan oleh Allah untuk manusia itu sendiri. Dia kata apabila Allah Ta'ala bagi qudrat dekat kita yang kontrol sendiri. Oleh sebab itu, sebab apa ada orang miskin? Sebab apa orang demam? Sebab apa ada orang sakit? Pada anggapan dia, Allah Ta'ala bagi kuasa kat kita. Aku tak aman demam, aku guna kuasa aku. Tak aman demam sampai mati. Tak demam. Kita kontrol sendiri. Sebab apa ada orang miskin? Kalau orang miskin, aku nak guna kuasa putera aku. Aku tak akan miskin selama-lamanya. Nak kaya, tapi ada orang miskin. Semua itu adalah di bawah kudrat irada Allah, tak sesuai dengan kudrat irada Allah Ta'ala. Orang tu kaya, kudrat Allah. Orang tu miskin, di bawah kudrat irada Allah. Orang tu sembah, di bawah kudrat dan irada Allah. Jadi kata Qadariyah, apabila Allah Ta'ala bagi kudrat dekat kita sendiri yang kontrolkan kudrat kita. Ta'ala. Menurut i'tiqad dan kepercayaan mazhab Qadariyah, seorang hamba berkuasa penuh pada menjayakan segala urusan dan pekerjaannya sehari-hari tanpa disertai dengan kudrat Allah. Panjang cantik. Malah dengan kesan-kesan usaha dan ikhtiar hamba itu sendiri berhasil segala apa yang dikehendakinya. Kadang-kadang tak dapat pun. Kita nak, aku nak jadi kaya. Tapi tak kaya pun. Aku nak motor besar. 30,000. Dapat tinggal, aku tak dapat lagi. Berhasil apa yang dikehendakinya. Dapat tak? Mungkin dan tuan ini nak rasa motor 40,000. Lah tak dapat niat. Tak dapat ni. Jadi yang udah jauh ni. Tak kena nak dosa sudah. Dia nak dipotong kita tu boy. Tapi minyak tak mana nusak. Tu kalau jatuh tu turun. Tu. Tak bangun dah. Kalau jatuh tu mau duduk atas dia. Tak bangun dah. Berat tu. Dengan tidak berhajat kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Perhubungan atau pertalian kudrat dan irada Allah dengan usaha perbuatan hamba tidak ada sama sekali. Mazhab Qadariyah telah memutuskan langsung perhubungan Allah dengan makhluk. Menurut i'tiqad Qadariyah, Allah dan makhluk tidak ada sedikit pun pertalian pada memperbuat sesuatu benda yang ada dalam dunia ini. Pula dah kita buat apa tak kait-kait senyum Allah. Mazhab Qadariyah berkeyakinan wujud kebahagiaan atau kecelakaan bagi diri hamba itu adalah kesan daripada kekuasaan yang tersedia pada diri hamba itu sendiri. Pula dah. Siapa nak celaka? Kita nak bahagia, nak gembira saja. Tapi kan satu masa kita tak gembira, masa muka berlaku kemalangan. Kebahagiaan atau kecelakaan bagi diri hamba itu adalah kesan daripada kekuasaan yang tersedia pada diri hamba itu sendiri, bukan dengan kekuasaan Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wassalihin ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una warhamna.